Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Hari ni kita dapat berjumpa. Rupanya hari ni dah hari Saturday. Hari ni dah hari Sabtu dah. Kasih adjust sikit lagi. Kasih adjust lagi. Sebab semalam kemas-kemas meja sikit malam tu kan. Okey. Syukur pagi tadi subuh hujan selebat-lebat alam. Bumi dibasahi air hujan. InsyaAllah semoga begitu jugalah rahmat Allah dan rezeki Allah limpah ruahkan kepada kita semua yang live dengan kita pagi ini dan buat seluruh umat Islam, dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah buat kita dan juga yang belum mengenali Islam. Mudah-mudahan Allah terus membantu kita, beri panduan pada kita bahawa bahawasanya hidup ini memanglah untuk kita nikmati sementara saja, walaupun sementara ini adalah yang Allah hamparkan dunia ini, nikmatnya adalah untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, syukur. Pagi ni siapa yang bersama dengan saya, say hi and hello sikit, nak tengok. Kita ada Zanita Muhammad Zainuddin, Siti Mariam Matno, hujan lebat di Putrajaya, persen berapa tu Siti Mariam? Kita ada Hamidah Kasim, amin ya Allah, insyaAllah. Debbie, apa khabar Debbie? Lama tak dengar cerita Debbie, selalu dia nampak dia. Ummu Humairah, Nur Hayati, Nur Mala, Siti Fatimah, Ina Syahrudin, Suzana, waalaikumsalam, terima kasih. Lia Halim, Nur Idris, okey. Siti Khadijah, Cikgu Tot, apa khabar? Ada kelas ke tidak? Cuti Sri Wahyuni, Yus, apa khabar? Yus Khaidir, Tengku Huda Kujo, Liana Arhuyana, Haryana, okey, baik. Ida Yusuf, bestnya betul lah, subhanallah. Kat sini, kalau nak tahu waktu-waktu pagi tu, dia ada beberapa jenis burung yang berbunyi kat sini. Tapi ada sejenis burung tu saya tahu, kalau dia bunyi tu maksudnya dia nak subuh. Tapi tak tahulah bunyi macam mana nak digambarkan kan. Nur Ida Bahari, Oshin, cikgu apa khabar? Tu pun cikgu juga tu, cikgu Oshin. Nur Farahani, Kuen Suryani, Wahiza, baik, terima kasih semua yang berkongsi. Main nama Liana Sitian Ghazali, apa khabar? Tazlin Irma. Tazlin ni sama dengan Kak Tas ke? Tas Husin? Zahra Mamat, Anasha, Masri Jun, Nik Anita, Mahfudza, Siti Zakia, salam KK, sahabat dan bonda yang disayangi. Baik. Ida Shah Nur Haziah. Okey, terima kasih yang kongsi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, daripada Ummu Syahidah. Terima kasih tahu Ummi pula. Ummi Syuhada. Mana rakan-rakan saya yang lain yang dulu classmate jadi satu kelas dengan saya semua tu, di manakah anda semua ada tak dengan kita pagi ni? Okey, baik, kita ada siapa lagi? Mukhtar Rosnani, kabar baik, terima kasih semoga dan rahmat Allah SWT. Terima kasih. Raja Nur Fuaizah, Waalaikumsalam. Nur Syahada, Sabasia Hussein, Kehen Muhammad Nasir, nama-nama Allah sebut dalam syurga, amin. Terima kasih Tuan Kehen Muhammad Nasir. Izanis, yang cik abangnya ada lagi tak? Mungkin boleh kata saya ada di sini, ataupun say hi, ataupun angkat tangan je di sini. Jadi saya tahu bahawasanya dia rakan-rakan kita yang cik abah, yang abah-abahnya juga ada di sini. Baik, syukur alhamdulillah. Pagi ni kita akan berkongsi tentang kisah Nabi. Nabi mana? Cuba teka. Korang suka kisah Nabi apa yang melekat dalam, yelah kita ada banyak kisah Nabi, kisah Rasul. Yang mana yang you guys suka, paling suka nak dengar? Of course kita tahu kisah Nabi Muhammad SAW, antara kisah-kisah Nabi yang paling kita suka dengar. Tapi selain daripada kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi apa yang korang suka dengar? Pagi ni insyaAllah Haris akan berkongsi. Baru tadi bercakap dengan dia kata ada satu kisah yang dia nak share.
Wow, menarik lah. Saya rasa macam, okey, baik. Saya tak sabar nak dengar. Saya kata, jangan cerita semua. Saya nak dengar. Jangan cerita semua. Maksudnya, jangan cerita semua kat saya. Saya nak dengar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Oshin kata, seronok dengar suara burung berkicauan. Terasa seperti tinggal di kampung. Suami ada pelihara burung kat tepi rumah. Best sangat dengar suara burung berkicau. Betul. Baik. Okey. Faizah Ahmad. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mendoakan dan sebagainya. InsyaAllah kita niatkan pagi ni kita berjumpa. Tiada lain, kita nak belajar sama-sama. Kita nak dekatkan diri kita pada Allah, nak buat pembersihan jiwa. Hari-hari ni, kita nak minta ampun. Semalam apa? Semalam saya live di TV Al-Hijrah berkongsi dengan Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Dan Ustaz tu berkongsi tentang bagaimana kita yang berkeluh kesah ni, macam mana boleh perasaan keluh kesah tu ada, memang dalam Al-Quran memang ada. Memang Allah bagi tahu manusia ni Allah cipta memang bersikap keluh kesah. Dan ada tu, dan kecuali pun Allah ada buat pengecualian. Kecuali orang-orang apa? Orang-orang yang jaga solatnya. Adalah, nanti saya sambil-sambil nanti saya cari, kita fungsikan. Baik, insyaAllah pagi ni saya nak mulakan dulu dengan bacaan hadis. Kita pilih muka surat 470. 470. Okey, semua ready? Baik. 470. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang pergi menziarahi saudara Islamnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka seorang malaikat akan menyeru, hiduplah dengan bahagia dan berbahagialah dengan syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat Arasy, hambaku ini menziarahi saudaranya keranaku, maka aku bertanggungjawab melayaninya, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak redha balasan yang kurang daripada syurga untuknya. Masya-Allah. Kan bestnya kalau kita pergi ziarah kerana selalu kalau kita ziarah kerana nanti kalau tak pergi dia kata apa pula, macam tu kan. Tu ziarah kerana apa orang kata. Tapi kalau setengah daripada kita ni, saya nak ingatkan diri saya lah, kalau ziarah kerana memang sayang ziarah kerana Allah SWT, insya-Allah Allah dah berjanji, hambaku ini menziarahi saudaranya keranaku, maka aku bertanggungjawab melayaninya, iaitu Allah SWT tidak redha balasan yang kurang daripada syurga untuknya. Cuma sekarang ni PKP kan, macam mana kita nak pergi berziarah. Saya tak pasti adakah boleh kita ziarah dengan buat video call, dengan video call kan, FaceTime barangkali, adakah itu dikira? Nanti saya nak tanya dengan Ustaz. Very good. Baik, syukur. Jadi pagi ni kita akan bersama dengan Bro Harith. Assalamualaikum Bro Harith. Oh, bro. Ada ke situ, di situ? Okey, baik. Saya tadi ternampak ada orang kata dia suka dengan kisah Nabi Yusuf. Lain? Yang lain suka dengan pasal kisah Nabi apa yang you guys teringat? Saya suka kisah Nabi Sulaiman. Saya cukup suka kisah Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Nabi Musa dan juga Nabi Idris. You guys ingat tak kisah-kisah Nabi yang saya sebutkan ini? Yang lain saya suka, tapi saya antara subjek yang dulu kat Johor sekolah pagi, sekolah biasa, petang kita ada sekolah agama. Sekolah petang pakai samping warna hijau. Dulu saya sekolah dekat jalan Wadi Hana. Sekolah agama, dia ada satu sekolah petang lah, sekolah agama. Kisah Nabi Yusuf, Syairah Sapi'i. Okey. Bab-bab, dia ada satu kitab dulu kecil-kecil je. Nipis-nipis kan. Dia ada tulis tu sirah. Dia tulis dia tulis dalam Jawi. Jadi seorang-seorang kena baca kan. Masya-Allah. Mokhtar Rosnani kata kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Ismail pun best. Oh, Nabi. Okey, Nur Afzanizan, kisah Nabi Yusuf, saya banyak belajar dalam Al-Quran. Okey, bab parenting Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf. Okey, Judiza. Okey, bagus. Terima kasih bagi feedback, jadi kita pun tahu kisah Nabi apa yang kita boleh kongsi. Nur Azila, geng lah kita sekolah agama Johor. Okey, faham.
Yuskide. Assalamualaikum Bro Harith. Assalamualaikum Bro Harith. Dah ready ke? Nurul Atira kata kisah Nabi Isa. Syarfiza kisah Nabi Musa. Masya Allah. Anak-anak saya 3 tahun lebih menyanyi lagu Nabi Yunus. Okey, Jamaiyah kisah Nabi Yunus. Betul, semalam pun Ustaz kongsi kisah Nabi Yunus yang Allah lockdown Nabi Yunus dalam perut ikan nun, ikan paus selama 40 hari ke 44 hari. Lebih kurang macam tu. Nanti kita boleh check balik. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahtera Kisah Nabi Nuh dan bahteranya, masya-Allah. Nur Shima kata kisah Nabi-Nabi yang memimpin umat Yahudi dari Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Oh, begitu. Bagus. Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kita dah kongsi Syam. Irda Sani tak pandai baca. Aida Syed Ali kata dia suka kisah Nabi Ibrahim. Aizara kata Nabi Ayub. Sepupu saya ada nama Nabi Ayub. Kalau panggil namanya saya ingat itu nama Nabi. Masya Allah. Okey, Naha KY, Montia, Azza, kisah Nabi Yusuf, Nabi Dun dan Nabi Sulaiman. Okey. Nurah Hamidan, kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Sulaiman, boleh Ustaz? Nanti kita tanya Ustaz Bro Harith kita. Akmal, kita pun sama KK Sekolah Agama Johor. Okey, pakai kain hijau Kisah Nabi Nuh, Lia Halim. Nabi Yunus dan ikan nun, Zamriyah. Okey, ramai yang pilih. Arni kisah Nabi Muhammad SAW. Semestinya Azura kisah Nabi Luth, pengajaran masyarakat kita sekarang. Baik, syukur. Teruskan berkongsi, insyaAllah sekejap lagi kita akan belajar tentang satu kisah. Tapi kisah ni tentang kisah wanita. Kisah Nabi ke? Tapi berkaitan dengan seorang wanita. Cuba siapa boleh teka? Dia pasal Nabi tapi dia berkaitan dengan seorang wanita ni. Wanita ini masyhur Masyhur yang Allah bayangkan, kalau kata anda seorang hamba Allah yang Allah ciptakan dan Allah masyhurkan anda. Allah rakam kisah anda ni di dalam Al-Quran. Masya Allah kan. Siapakah wanita yang saya maksudkan? Boleh teka? Silakan. Siti Nur, okey. Sabrina kata senang cerita semua kisah Nabi lah KK. Betul. Saya pun suka sirah dalam kitab biasa kita akan baca sirah. KR kata suka Nabi Yusuf. Baik. Anak saya nak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kita tanya Ustaz Harith atau Bro Harith. Bona Salim, Kak Bona kata kisah Maryam yang saya maksudkan tadi. Betul ke? Nurul Atira kata Nabi Sulaiman tentang Ratu Balqis. Siti Nur Kasih kata kisah Maryam. Yanti kata Maryam. Rahimah kata Maryam. Faridah pilih kisah Nabi Yusuf, anak sulung saya Nabi Muhammad Yusuf. Okey. Atikah Ramzan kata kisah Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Anasya tadabbur semalam kisah Nabi Zulkifli. Masya Allah. Wow, kongsi sikit Ana kisah Nabi Zulkifli berdoa dengan Allah. Tulis sikit nanti saya nak baca. Yang itu saya agak tercicir Nabi Zulkifli. Siti Cikgu Tot kata Putri Balqis. Syamzariyah. Ainun Sarah kata Maryam. Okey, baik. Assalamualaikum. Nabi Yusuf, Zulaika. Kenapa ada kaitan antara wanita dan juga Nabi? Assalamualaikum, Bro Harith. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Talib, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dengar ke komen daripada diorang? Dahaga. Kita semua dahaga nak dengar kisah-kisah yang betul lah, yang benar kan. Sebab apa? Sebab kita kan kadang dah puas dah tengok cerita yang rekaan-rekaan ni. Kita tak tahu. Kita dengar rekaan-rekaan ni semua orang boleh reka cerita. Tetapi bila kisah tu benar, dia memberi kesan yang lain lah daripada kisah yang direka-reka. Betul tak Abang Talib? Betul. Okey Haris, nanti Haris tolong take note. Kisah tentang Nabi Zulkifli. Okey. Saya jarang dengar lah, nanti saya nak study. Okey. Hari ni wanita yang dimaksudkan, ada yang kata Putri Balqis, Zulaika, ada yang kata Maryam. Siapakah wanita yang nak kita
dengarkan. Ada yang kata Asiyah isteri Nabi Fir'aun. Isteri Nabi Fir'aun. Astaghfirullahaladzim. Isteri Fir'aun. Siapakah dia sebenarnya yang nak kita kongsikan? Yang nak kita kongsikan adalah seorang wanita yang ada satu surah khusus untuk dia. Surah khusus, maksudnya dalam 114 surah yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW daripada zaman Rasulullah dibangkitkan sehinggalah beribu-ribu tahun. Allah dalam banyak-banyak cerita Allah pilih juga seorang wanita yang dikhususkan satu surah untuk dia, subhanallah, menceritakan tentang dia, dan ini adalah surah Maryam. Masya-Allah. Maka itulah dia wanita yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah tentang Maryam bintu, siapa nama ayah dia? Imran. Maryam bintu Imran, kan? Jadi Maryam anak perempuan kepada Imran. Subhanallah. Jadi banyaklah kisah dia sampaikan. Ada yang sebelum ni Haris pernah kongsi yang ayat yang Allah bagi contoh untuk orang yang tidak beriman adalah isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Lut. Dua-dua isteri kepada Nabi ni tak dapat benefit pun. Suami dia Nabi, tapi dia tetap tak dapat rahmat manfaat. Allah, tak dapat manfaat, tak dapat keampunan Allah, tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia orang ni ingkar dengan suami dia orang, dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut, sehingga dia orang ni tergolong daripada golongan-golongan yang akan mendapat azab Allah wal'iyadu billah. Na'udzubillah. Dan Allah bagi pula contoh untuk orang yang beriman. Tapi Allah pilih ni, yang contohnya Allah pilih dalam kalangan wanita lah. Tadi yang orang yang kafir tadi, orang yang tidak beriman dari kalangan wanita, iaitu isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan kemudian Allah pilih pula dua orang perempuan daripada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah siapa? Asyah. Tadi kita ada dengar, tadi Abang Talib tersasul kata dia kan. Asyah isteri kepada Fir'aun. Asyah isteri kepada Fir'aun. Walaupun Allah tak sebut nama dia, tapi dia kata apa? Imra'ata Fir'aun. Perempuan kepada Fir'aun. Dan perempuan yang number one, yang paling top sekali, perempuan Fir'aun adalah Asyah. Kan? Jadi Asyah ni pula Allah bagikan contoh ketika mana diseksa oleh Fir'aun, akhirnya dia berdoa, Rabbi benili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, binakan untuk aku satu rumah di sisi engkau di syurga nanti. Dia minta dengan walaupun suami dia Fir'aun dan dia terpaksa melawan suami dia sebab suami dia Fir'aun lah. Jangan kita guna pula ayat ni nak melawan suami. Tak, melawan suami sebab suami dia Fir'aun, mengaku Tuhan. Itu pun setelah beberapa peringkat yang dah tak boleh nak dah tak boleh nak kau tim dah. Tak boleh nak brain dah, orang kata tak boleh nak kau tim dah. Jadi bila dah sampai tahap tu, barulah dia ingkar kat suami dia. Kita pun dah pernah share pasal kisah ni. Lepas tu itu contoh pertama. Dan contoh yang kedua, Allah SWT dia contohkan dengan siapa? Dengan Maryam bintu Imran. Maryam anak kepada Imran ni, dia telah menjaga, Allah sucikan dia. Allah cakap dia telah menjaga privacy dia, private part dia, ataupun dia telah menjaga private part dia. Maksudnya Allah nak kata dia ni tidak pernah buat perkara-perkara yang tak senonoh dengan lelaki. Baik. Dan dia telah taat kepada Allah SWT dan taat kepada kitab dia. Dan Allah contohkan Maryam ni dengan segala kesusahan, kepayahan yang dia telah lalui sebagai orang-orang yang beriman. Role model, subhanallah. So ada dua role model wanita yang Allah contohkan, iaitu isteri kepada Fir'aun dan juga Maryam bintu Imran. Dan ada pula itu dalam surah At-Tahrim, tak salah Haris. Kemudian dalam surah Maryam, Allah SWT dia sediakan pula satu surah tentang Maryam yang dia cerita pasal Nabi Zakaria. Macam mana Nabi Zakaria ni dia tak ada anak, dia nakkan anak kan. Dia minta dengan Allah, sampaikan malaikat datang, dia kata apa? Innallaha yubashiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah telah datangkan berita gembira untuk engkau, yang disampaikan oleh malaikat lah. Dia datangkan berita gembira untuk engkau, wahai Zakaria, dengan Yahya, seorang
anak yang soleh, yang akan jadi nabi, yang akan jadi orang yang birran biwalidaih, yang akan berbakti kepada mak bapak. Okey, dalam surah Maryam ni subhanallah ada dua lah kisah pasal dapat anak ni. Satu Nabi Zakaria dan kedua adalah Maryam kan. Jadi dalam kisah Nabi Zakaria ni Allah sebut dia penghujung dia antara kelebihan anak ini adalah birran biwalidai. Subhanallah, itu adalah kunci utama, kelebihan utama anak dia ni. Apa kelebihan tu? Adalah berbakti dan berbuat baik kepada mak ayah. Apakah lagi yang lebih utama? Apakah lagi bakat ataupun kelebihan, keistimewaan seorang anak tu melainkan dia boleh berbakti pada mak bapak dia. Berbakti kepada orang yang telah melahirkan dia. Berbakti kepada orang yang telah membesarkan dia, bertungkus lumus membesarkan dia. Itulah dia kelebihan seorang anak yang paling utama sekali. Mungkin sekarang kita tengok, oh anak ni bagus lah, tiada sukan contohnya. Anak ni bagus lah, pandai menyanyi. Oh kan, kita pun sedap dengar. Setiap kali balik kampung apa, kita nak dengar anak kita menyanyi contohnya. Ataupun kita, anak ni memang terror betul baca Quran. Subhanallah. Menang pertandingan musabaqah, pertandingan hafazan. Oh, sama kita punya tu musabaqah. Sebenarnya Abang Talib dia fikir dalam bahasa Arab, saya fikir dalam bahasa Melayu, masya-Allah. Allah. Jadi masuk pertandingan ke, lepas tu anak ni lebih dia pandai memasak ke kan. Ada banyak kelebihan-kelebihan seorang anak ni, tetapi kelebihan yang paling utama adalah kelebihan anak tu dalam birran biwalidai kan, dalam berbuat baik kepada mak ayah. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan cerita pasal macam mana Maryam bintu Imran, seorang wanita yang diangkat oleh Allah Subhanahu taala sampai dapat surah ni. Apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu taala kan? Okay, jadi Maryam bintu Imran ni first kali dia adalah dia adalah adik-beradik dengan Nabi Harun alaihissalam. Oh, Maryam adik-beradik Nabi Harun? Yes. Oh, masya-Allah. Nabi Harun yang saudara kepada Nabi Musa. Yes. Kita akan bacakan ayat dia ya. Kita akan bacakan ayat dia yang ketika mana orang-orang kampung dia berjumpa dengan Maryam ni. Kenapa berjumpa dengan Maryam ni? Nanti kita dengar cerita dia lah, okey. Okey, baik. Maryam bintu Imran, dia ni seorang yang suka menghabiskan masa dia dalam ibadah, kan? Pada asalnya Nabi Zakaria dia nakkan seorang anak lelaki yang boleh menjaga Masjidil Aqsa, okey? Tetapi yang boleh menjaga Masjidil Aqsa, menjaga Palestin, sebab dia orang ni kisah ni bertapak di kawasan Palestin, okey? Jadi nak menjaga Masjidil Aqsa, nak menjaga kesucian Masjidil Aqsa tu, maka nakkan seorang anak lelaki. Tetapi bila tak ada, Maryam lah yang banyak menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa, okey? Dan Masjid Al-Aqsa menjadi tempat dekat Maryam ni selalu ada kat kawasan situ, dan Maryam bintu Imran dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu taala, selalu semaya, habiskan masa dia dalam dia punya hujrah, dalam dia punya rumah lah, tempat untuk mihrab dia. Mihrab dia. Sampai kan kita tahu kisah ketika mana Nabi Zakaria datang tengok dia ada makanan, kan? Daripada mana kau dapat makanan ni? Dia kata apa? Ya Maryamu min aina laki hadha? Wahai Maryam, daripada mana kau dapat benda ni? Kau curi ke? Kau kerja waktu bila pula kau kerja, kan? Jadi dia kata apa? Sesungguhnya yang telah memberi rezeki kepada aku adalah Tuhan aku. Subhanallah. Allah tak cerita pula, oh Allah turunkan makanan, tak ada. Cuma secara umum dia, Maryam dia cakap macam ni je. Sesungguhnya yang memberi rezeki kepada aku adalah Tuhan aku. Jadi tak kisahlah aku dapat macam mana pun, apa semua itu antara aku dengan Allah. Tetapi yang penting, siapa yang bagi rezeki kat aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okay, so dalam Al-Quran Allah mulakan dengan wadhkur fil kitabi Maryam idan tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Okey, jadi ketika Maryam alaihi salam, kita boleh cakap dekat dia Maryam alaihi salam,
Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi alaihassalam ni maksudnya kesejahteraan ke atas dia. Okay? Hari kena cerita sebab takut nanti ada orang confuse. Wadhkur fil kitabi Maryam idzan tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika mana Maryam bintu Imran dia menjauhkan diri daripada keluarga dia, dia keluar daripada keluarga dia sebab dia tengah fikirkan tentang sesuatu perkara lah. Sekejap, Abang Talib tak bergerak. Dengar ke? Test. Dengar. Haris nak okay. tanya. Saya dengar. Haris nak tanya. Haris. Yes. Ada yang tanya, apa kaitan Nabi Zakaria dengan Maryam pula kalau kata Maryam tu anak Nabi Imran? Ni ada yang tanya, Ramsyah kata, apa kaitan Nabi Zakaria dengan Maryam pula? Okey, Nabi Zakaria dengan Maryam bintu Imran hari tak pasti, dia punya talian persaudaraan tu hari tak pasti, kan? Tetapi kisah dia Nabi Zakaria dan Maryam bintu Imran ni mereka sentiasa ada sekali lah. Dia orang ada sekali, mungkin dia orang ada hubungan persaudaraan, wallahu alam, Maryam pun tak pasti, nak kena check dululah. Cuma dalam surah Maryam ni kisah Maryam bermula dengan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, jadi nanti kita boleh cari lagi ya. Fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Jadi dihantarkan kepada Maryam bintu Imran ni seorang malaikat yang menyerupai seorang manusia. Jadi bila Maryam ni, dia orang yang tak kahwin lagi dan dia seorang wanita dan dia jarang jumpa orang, memang dia banyak habiskan masa dia dalam ibadah, especially memang tak jumpa lelaki. Jadi bila tiba-tiba datang malaikat yang menyerupai seorang lelaki, so Maryam ni dia tak tahulah yang dia ni malaikat, betul tak? Tapi bila datang seorang lelaki yang wajahnya tampan, yang bau dia wangi, datang berjumpa dengan Maryam bintu Imran, Maryam dia kata apa? Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Dia kata apa? Sesungguhnya aku berlindung. Aku minta perlindungan daripada Ar-Rahman yang Maha Mengasihani, kalau kau, dia kata in kunta taqiyya, kalaulah kamu ni daripada golongan orang yang bertakwa. Bukanlah Maryam nak kata engkau ni tak bertakwa ataupun kau ni tak takut Allah. Tapi dia nak congkilkan. Dia nak congkilkan dalam hati lelaki tu. Kalau lelaki tu jahat, dia nak congkilkan dalam lelaki hati tu bahawa ada tak sekelumit takwa, sekelumit iman, percaya kepada Allah, supaya dia tidak buat perkara-perkara yang jahatlah kepada Maryam. Faham tak Abang Talib? Faham. Maksudnya dia kata aku berlindung dengan Tuhan sebab dia tak jumpa lelaki, tiba-tiba lelaki datang kat dia, dia kata aku berlindung dengan Allah in kunta taqiyya. Maksudnya kalau engkau tu orang yang bertakwa, engkau tu orang yang takut kepada Allah, dan aku berlindung dengan Allah, maka engkau tak akan apa-apakan aku, kan? Maka malaikat ni berkata apa? Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba lak ghulaman zakiyya. Dia kata sesungguhnya aku adalah rasulun min rabbik. Rasul min rabbik maksud dia seorang yang diutuskan daripada Tuhan engkau, kan? Aku telah diutuskan oleh Tuhan engkau untuk memberi kau sesuatu berita. Dan berita ni bukanlah berita bahawa engkau akan dapat kekayaan ke, ataupun berita bahawa engkau akan dapat segini segitu, kan? Tetapi ini adalah berita Allah SWT sampaikan melalui malaikat tentang dia akan dapat seorang anak. Kan? Okay, biar dia baca ayat dia. Qalat innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Lepas tu Maryam bintu Imran ni, bila malaikat tu dia mengaku malaikat, dia kata aku malaikat, aku datang untuk jumpa dengan kau, nak bagi tahu berita tentang kau akan dapat seorang anak. Jadi Maryam ni dia peliklah, dia kata apa? Aku ni tidak pernah berkahwin. Macam mana aku nak ada anak? Dan aku ni pula bukannya perempuan yang menjual diri untuk bersama dengan lelaki, tak. Aku tidak pernah bersama dengan mana-mana lelaki. Sama ada secara halal atau secara haram, aku tak pernah. Macam mana aku nak boleh dapat anak ni? Maka malaikat ni kata apa? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya.
So ini adalah berita daripada Allah dan inilah yang Allah hendakkan. Allah nak sampaikan bahawa anak engkau ni akan menjadi satu ayah, akan menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia dah besar nantilah. Okey, jadi ini adalah kisah pasal Nabi Maryam bintu Imran yang ketika masa mula-mula nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dan dalam ayat Al-Quran juga Allah sebut, dia kata apa? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Okey, ketika mana malaikat datang kepada Maryam dan Allah dan malaikat itu sampaikan kepada Maryam bahawa innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah pilih engkau, wa tahharaki, dan telah sucikan engkau. Macam mana ayat tadi kita dengar pasal Allah sucikan Maryam ni, macam mana Allah kata yang dia tidak pernah buat perkara-perkara yang tidak senonoh dengan lelaki. Wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah pilih engkau wahai Maryam dalam banyak-banyak wanita dekat atas muka bumi ni pada masa dulu, masa akan datang. Allah telah pilih engkau berbanding dengan wanita-wanita lain. Jadi pilih untuk menjadi ibu kepada Nabi Isa, pilih untuk dapat masuk dalam Al-Quran sebagai salah satu surah, pilih sebagai contoh untuk wanita-wanita, kan. Lepas tu malaikat kata apa? Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul Masih ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini adalah kata malaikat kepada Maryam yang disampaikan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberi berita gembira kepada engkau dengan satu satu anak yang nama dia Al-Masih ibn Maryam. Okey. Jadi Nabi Isa alaihissalam juga dikenali sebagai Al-Masih ibn Maryam. Okey. Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih ibn Maryam. Maksudnya Nabi Isa tu dikenali sebagai Al-Masih juga. Dan Dajjal, kan kita tahu Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, kan? So ada dua yang diberi gelaran sebagai Al-Masih. Satu adalah Nabi Isa alaihissalam, satu adalah Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal dikatakan Al-Masih, masih ni macam sapu lah, sapu, okey. Jadi sapu. Al-Masih ni orang yang sapu habis orang kata. Jadi Dajjal ni dia telah sapu satu dunia dia keliling, dia sapu habis semua orang yang pengikut-pengikut dia ambil pengikut-pengikut seluruh dunia. Sebab tu dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih, kan? Sebab apa? Salah satu dia akan hancurkan semua hancurkan semua salib seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bila sampai dia akan hancurkan semua salib. Salib cross tu kan, yang orang Kristian percaya, dia akan hancurkan semua tu, dan dia akan bunuh ataupun hancurkan, lenyapkan semua khinzir. Ni disebut dalam hadis Rasulullah, semua khinzir yang ada atas muka bumi akan dilupuskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Dajjal itu sendiri yang dikatakan Al-Masih, dia juga akan disapu habis oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey. Jadi inilah dia berita yang Allah sampaikan kepada kepada Maryam bintu Imran tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti kita boleh cerita juga pasal Nabi Isa ni, macam mana orang Yahudi nak bunuh dia, kemudian Allah angkat dia, apa semua berdasarkan tu kita boleh cerita. Tapi kita habiskan dulu pasal mak dia ni, pasal Maryam. Jadi bayangkan perasaan kita bila kita dapat berita bahawa okey, kita akan mengandung, kita akan dapat anak, tetapi kita tak pernah kahwin lagi, tak pernah bersama dengan siapa-siapa. Apakah perasaan kita, kan? Nanti kita nak, lepas tu kita pula sekarang ni ada kat luar negeri lah orang kata, kan? Kita ada kat luar negeri. Nanti kalau kita mengandung, balik-balik kita dalam keadaan mengandung. Agak-agak apa mak ayah kita fikir, apa kawan-kawan kita fikir. Viral. Pergi keluar, kan? Dia pergi keluar daripada kampung dia, kemudian balik nanti dalam keadaan mengandung. Tapi kalau dulu iyalah kisah Maryam tu kita faham, yang ini dia mencabar je kan, kita tahu tiba-tiba mengandung je kan. Tak boleh gitu kan. Tetapi kita boleh orang kata boleh ambil perasaan yang sama, pemikiran yang sama dalam zaman sekarang pun. Sebab apa? Sebelum kisah tu,
kisah Maryam dapat anak kan, dapat anak tanpa seorang suami, tanpa seorang apa-apa, okey. Macam mana dalam sejarah ada seorang je lagi, dua orang je lagi yang dapat yang kira lahir tanpa seorang ayah ataupun tanpa seorang bapa lah. Okey. Saya tahu. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Okey, betul. Okey, itu satu. Nabi Adam, hari nak cerita pasal Nabi Adam lah actually. Okey, so Okay. Nabi Adam adalah yang lahir tanpa mak dan ayah, dan Hawa dilahirkan tanpa seorang mak lah, dan diambil daripada Nabi Adam. So ini menunjukkan kehebatan Allah. Dan Nabi Isa pula lahir daripada seorang mak tanpa ayah. Okey. Tetapi ada seorang lagi lelaki yang kita jarang nama dia, pasal jarang dengar cerita dia. Nama dia Juraij. Juraij. Okey. Hari larikan sikitlah sebab kita nak cerita pasal Juraij ni, nanti hari sentuh balik sebab nanti kan takut orang confuse. Okey. Jadi Juraij ni pun adalah seorang yang berlaku kisah pasal ada anak yang tak tahu siapa punya, lepas tu bila dah tahu siapa punya, apa berlaku kelebihan pada anak tu. Okey, jap itu Juraij kita letak tepi dulu. Letak tepi dulu. Okey, sebab banyak sangat confuse. Okey, jadi Maryam binti Imran bila dia dapat tahu tu, dia pun hamil lah. Dia hamilkan Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih ibnu Maryam. Okey, jadi dia pun hamil. Bila dia hamil, dia kata apa? Fahamalathu fantabadat minhu makanan qasiyya. Maka dia pun bila hamil, dia pun duduk dekat tempat yang jauh. Dia jauhkan diri. Okey, dia jauhkan diri, dia duduk dekat tempat yang dia boleh tenangkan diri. Okey. Lepas tu ayat seterusnya, fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Jadi Maryam ni apabila dia dah keadaan sakit sangat, bila dah nak bersalin nanti, bila nak bersalin tu dia tak tahan sangat sakit, dia sampai capai dekat satu pokok kurma, pokok tamar, dia duduk tahan sakit kat situ. Lepas tu dia kata apa? Kalaulah aku mati je, tak hidup, dan aku jadi orang yang telah dilupakan, yang memang tak pernah wujud pun kat atas muka bumi ni, sebab terlalu sakit. Dahlah dia sakit. Dan kita tahu kalau orang yang mengandung buat kali pertama ni, dia punya sakit lebih. Betul ke Abang Talib? Betul. Orang yang first time mengandung ni, wallahualam lah. Tetapi isteri Haris pun dia kata memang sakit lah, dan ramai para ibu, first baby. Jadi para ibu-ibu kat luar sana pun yang hari kenal sepupu ke apa semua, dia orang kata anak pertama memang lebih sakit daripada anak-anak lain. Wallahualam. Itu hari tak tahulah. Tetapi begitulah, konsisten juga cerita tu. Isteri Abang Talib pun cakap benda yang samalah. Jadi Maryam binti Imran ni, dia sakit dah lah anak pertama. Lepas tu tak ada pula suami nak support. Biasanya kalau kita nak bersalin ke apa, ada suami support. Tetapi macam contoh zaman COVID sekarang, berapa ramai wanita, ibu yang nak bersalinkan anak, suami tak boleh nak masuk, tak boleh nak duduk support dekat dalam bilik labor room tu apa semua, kena duduk kat luar, tak boleh nak support. Itu pun dah susah dah. Macam Haris sendiri pengalaman waktu COVID, Zaid lahir dan Farhana masuk dalam labor room, Haris tak dapat nak join sekali. Sampai dah bersalin, sampai dah selesai semua, keesokan ke baru boleh jumpa dengan Farhana, baru boleh tengok Zaid. Tak bolehlah kita lahir-lahir nak azankan kat dia, tak boleh. So tak ada support seorang suami tu. Dekat zaman sekarang ni pun susah. Bayangkan waktu tu dekat tengah-tengah padang pasir. Okey, tak ada nurse pun tak ada nak tolong seorang-seorang. Suami pun tak ada, bapa pun tak ada, seorang-seorang. Jadi ya Allah. Dia tak tahan sangat tu dekat tengah-tengah, dia kata apa? Lebih baik aku mati je macam ni. Lebih baik aku mati je. Dan kalau boleh aku tak nak ada sejarah kat atas muka bumi ni. Biar tak ada orang ingat aku, tak ada orang tahu pasal aku. Subhanallah. Tapi sekarang sampai satu surah ada tahu kisah pasal Maryam. Maryam seorang manusia yang sebut kata-kata tu di pokok tamar tu. Ni kisah benar. Dia sebut kalaulah aku mati dan tak ada orang tak ada seorang pun tahu pasal kisah dia. Hakikat dia apa yang berlaku? Dia tak mati waktu tu. Tetapi kisah dia berkembang sampai Allah khususkan satu surah pasal surah Maryam. Agak-agak Maryam tahu ke yang Allah akan khususkan surah?
pasal Tak. dia. Wallahu alam. Tetapi inilah dahsyat dia Allahu Akbar. kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur perancangan cerita apa semua ni, subhanallah. Okey. Jadi bila dia pegang Allah nak sejukkan hati dia, Allah nak mudahkan dia, Allah hantar malaikat bagi tahu kat tu, pegang dekat pokok tamar tu, goncangkan akan turun rutab. Bukan tamar akan turun rutab, akan turun kurma yang basah-basah yang masih muda lagi, yang sedap lagi akan turun untuk dia makan. Jadi bila dia melahirkan, dia pun dia bawa semula balik anak tu, dia bawa semula balik anak tu yang masih baru melahirkan ni balik, bawa bawa balik ke kampung dia, teruslah orang pun bising, terus viral bab kata Abang Talib kan. Abang Talib dengar? Ya saya dengar. Okey. So dia kata apa? Ya, semua orang pun orang kampung dia kata apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asu wa ma kanat ummuka baghiya. Bila nampak je tiba-tiba balik Maryam tak kahwin, tak ada berita, tak ada jemputan kahwin, tak ada tiba-tiba online kahwin dia, tak ada. Tak ada. Tiba-tiba dah kahwin, tiba-tiba dah ada anak. Kan dah baby. ada anak dalam dikendong anak. Kemudian orang pun semua kata, ya ukhta Harun. Inilah bukti yang bahawa Maryam ni adik-beradik dengan Nabi Harun. Baik. Harun. Ya ukhta Harun, wahai apa tu? Adik Harun. Wahai adik kakak, dia kakak kepada Harun lah. Oh, kakak. Pandai. Okey, baik. Wahai adik-beradik, wahai apa tu? Kakak kepada Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asu. Bapa kau ni orang baik, tak pernah dia buat jahat. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan mak kau ni bukanlah perempuan yang jual diri dia kepada lelaki apa semua, pergi suka-suka macam tu, tak ada. Kenapa kau buat benda macam ni? Terus orang dah judge dah, tak tahu cerita, tak tahu apa, tiba-tiba terus cakap, bapa kau ni bukan orang yang jahat, bapa kau orang baik. Mak engkau pula tak pernah buat kerja-kerja yang kau buat ni, pergi baria, pergi jual diri apa semua, tak pernah buat ni. So apa perasaan? Dah lah baru lepas, orang kata dalam pantang lah. Dalam pantang, baru lepas bersalin apa semua ni, balik-balik kena marah pula. Kalau kita ni orang Melayu, kita ada kata apa, kalau orang yang baru lepas bersalin dalam pantang ni, kita tak nak apa, meroyan, betul? Betul. Jadi bila tu agak-agak macam mana perasaan dia? Haris cerita benda ni nak rapatkan kisah ni, seorang wanita di zaman dahulu dengan seorang wanita di zaman sekarang. Sebenarnya sangatlah sama keadaan dia lepas bersalin, perasaan dia, hormon dia tak stabil, emosi dia tak stabil, tetapi dituduh pula buat perkara-perkara yang tak elok. Apakah perasaan dia kan? Jadi ini sampaikan dia kata apa? Maryam dia tak boleh nak sebut apa-apa. Dia terlalu emosi sampai dia tak boleh nak sebut apa-apa. Dia cuma tunjukkan kepada Nabi Isa. Dia tunjuk asyarat. Maksudnya dia tunjuk ke arah Nabi Isa alaihissalam. Bila tunjuk ke arah Nabi Isa alaihissalam, orang fahamlah. Maksudnya bila dia orang tanya-tanya, Maryam ni siapa? Dia tunjuk kat Nabi Isa, dia kata apa? Maksud dia kata apa? Okey, kau nak tanya soalan, aku tak boleh nak jawab, kau tanya je si baby ni. Kau tanya je dekat Isa ibn Maryam ni. Kau tanya. Okey. Orang pun semua macam okey, dalam ayat dia kata apa? Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Dia kata, bila Maryam ni dia tak cakap banyak, dia kata dia tunjuk dekat Nabi Isa. Lepas tu orang semua tanya, kau ni apa hal pula ni? Dahlah kau bawa balik anak yang tak tahu datang daripada mana. Lepas tu kau kata suruh tanya apa-apa soalan kami semua, soalan-soalan wartawan ni semua tanya kepada Isa. Macam mana? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Macam mana kami nak bertanyakan soalan kepada seorang bayi yang masih dalam dodoyan kan? Yang masih didodoikan. Macam mana kami tanya? Lepas tu dia kata apa? Qala inni Abdullah. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam, orang tak tanya lagi, kata apa? Qala inni Abdullah atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Subhanallah. Baby, bayangkan baby dalam kandungan baru lahir, tak boleh nak merangkak, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak semua benda buat tak apa-apa di luar fitrah seorang baby lah, tak boleh bercakap. Kalau baby ni awal-awal lahir tu penglihatan pun tak nampak lagi kan. Kita tahu yang baby ni dia buka mata dia tak nampak apa-apa lagi. Tetapi dalam keadaan tu Nabi Isa alaihissalam dia kata apa? Perkataan pertama keluar daripada mulut dia kata apa? Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
Allahu akbar. Dahsyat kisah dia. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Subhanallah. Dia kata apa? Seorang baby ni. Dia kata apa? Inni Abdullah, sungguh aku adalah hamba Allah dan telah datang kepada aku kitab Tuhan aku. Datang kepada aku kitab petunjuk dan dia kata apa? Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah jadikan aku seorang nabi. Subhanallah. Wa birran biwalidati wa lam yaj'alani jabbaran syaqiyya, dan Allah telah jadikan aku seorang anak yang berbakti kepada mak ayah. Subhanallah. First, Nabi Isa alaihissalam dia kata apa? Aku adalah hamba Allah. Kedua, dia kata apa? Aku dapat kitab daripada Allah. Ketiga, aku jadi nabi. Setelah selesai dengan Allah, selesai dengan kitab, selesai pasal nabi ni, dia kata apa? Wa birran biwalidati, dan aku berbuat baik kepada orang tua aku. Subhanallah. Oh, tak boleh dengar Dengar, saya tengah khusyuk dan sambil tak apa, dia ada tanya-tanya soalan yang macam saya pun macam wow, kena cari jawapan ni. Saya Google duk cari jawapan kan. Nanti Biasa kisah-kisah ni memang banyak soalan, tak apa, tak ada masalah. Tetapi always remember satu pegangan kita, pegang kepada perkara-perkara yang jelas yang ada dalil dahulu. Macam baik, ayat betul. kisah dalam Al-Quran, pegang kisah yang ada dalam hadis. Yang soalan-soalan sampingan tu boleh kita nak persoalkan, tak ada masalah. Tetapi yang utama, cerita utama, kisah utama adalah yang ada dalil yang termaktub dalam Al-Quran. Yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi tak perlu kita, Allah tak bagi tahu kita tu adalah sebab rahsia dia. Ada rahsia dia. Jadi tak apa, kita kongsikan lagi, okey. Wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dzalika Isa ibn Maryam qaulal haq alladhi fihi yamtarun. Okey, so ni adalah kata-kata Nabi Isa lagi lah. Dia kata apa? Sesungguhnya telah ada kesejahteraan ketika mana hari aku dilahirkan, dan kesejahteraan ketika mana hari aku dimatikan, dan kesejahteraan ketika mana hari aku dibangkitkan kembali. So ni semua Nabi baby ni sebutlah. Dan ni yang kita nak cerita pasal Juraij tadi. Juraij ni dia adalah seorang hamba Allah yang selalu, dia bukan seorang nabi lah, dia seorang hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah juga kepada sahabat-sahabat dia. Bayangkan Rasulullah dia duduk dengan sahabat dia cerita pasal kisah Juraij. Dia kata Juraij ni kuat sangat beribadah. Dia selalu sangat semayang. Ketika dia kat dalam rumah selalu semayang dekat musalla dia, datanglah mak dia. Kita tengah cakap pasal buat baik pada mak ni. So datanglah mak dia. Mak dia berketuk pintu. Juraij tak jawab. Masa Juraij tengah semayang tu dia kata apa? Ya Rab, ummi wa salati. Dia kata ummi wa salati. Maksudnya aku sekarang tengah semayang. Mak aku pun benda utama, aku kena utamakan juga. Macam mana ni ya Allah? Nak berhenti semayang ke? Tak berhenti semayang ke? Tapi Juraij ni sambung je semayang. Dia sambunglah semayang. Lepas tu dah hari kedua, mak dia datang lagi. Dia panggil lagi Juraij Juraij tengah semayang lagi. Jadi sampailah mak dia ni fed up. Mak dia kata apa? Mak dia doakan dia. Ya Allah, janganlah engkau matikan anak aku sehingga dia nampak wajah perempuan yang cantik, yang Bariyah. Bariyah ni adalah perempuan yang jual diri dia lah. Maksudnya mak dia marah sangat. Dia kata, janganlah kau matikan si Juraij ni sehingga dia nampak wajah seorang perempuan yang cantik yang menjual diri dia. Maksudnya dia doakan benda yang tak elok lah juga untuk si Juraij ni. Lepas tu makbul doa mak dia. Datanglah seorang perempuan yang menjual diri dia, pergi ketuk pintu Juraij. Boleh pula, wallahu alam lah, Juraij tengah tak semayang ke apa. Jumpalah dengan Juraij ni, tawarkan diri dia. Juraij pun tak pandang pun, dia pun tolak perempuan tu. Maksudnya dia tolak tawaran perempuan tu. Kemudian perempuan tu pergi pula dekat rumah lelaki lain, settlekan dengan lelaki lain, lepas tu mengandung, melahirkan anak. Bila lahirkan anak, orang tanya, ni anak siapa? Dia orang kata anak Juraij. Perempuan tu kata siapa? Anak Juraij. Lepas tu orang kata Juraij Al-Abid, kan? Orang yang kuat beribadah tu, orang yang baik tu, ni anak dia. Ya Allah. So dia orang pun panggil Juraij tu, bawa jumpa dengan ketua kampung semua. Bincang, dia kata apa? Juraij, kau ni telah buat salah itu, salah ini, salah itu, salah ini. Juraij pun tak tahu apa-apa. Kenapa? Dia kata ada
perempuan ni dia kata anak ni anak engkau. Lepas tu Juraj dia kata apa? Dia kata dia panggil. Dia kata panggil anak, bawa datang anak tu. Bila sampai anak tu, apa Juraj buat? Dia macam cocok sikit perut. Dia cocok sikit perut baby tu. Guna jari lah. Dia cocok sikit. Dia macam cocok sikit lah. Dia kata, dia cocok sikit baby tu. Kemudian baby tu kata apa? Tak, Juraj dia tanya apa? Man abuk? Siapa bapak kau? Kan? Lepas tu, dalam hadis tu Rasulullah SAW dia kata baby tu sebut Abi ar-ra'i ataupun Abi ra'il ghanam. Dia kata ayahku adalah yang tukang pengembala kambing ataupun ayahku yang tukang mengembala tu, pengembala. Subhanallah. So ini adalah seorang lagi baby yang boleh bercakap ketika masih dalam doyan. Baby. Seperti Nabi Isa ni lah. Dan kisah ni diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW pada para sahabat dia, dan ada sambungan kisah dia macam mana bila bawa balik baby tu, lepas tu ada perempuan yang jual diri dia tu, dia kata ya Allah, dia nampak seorang lelaki yang kaya apa semua, ya Allah jadikanlah anak aku ni kaya hebat seperti lelaki ini, kan? Tapi lelaki ni dia banyak buat benda haram apa semualah, tak kisahlah, asalkan dia kaya, tak kisah cara apa sekalipun. Lepas tu baby dia kata apa? Allahumma ja'al waladi mithluhu. Jadikanlah anak aku seperti dia. Kemudian baby tu balas balik, dia kata apa? Allahumma la taj'alni min mithluh. Wahai Tuhanku, janganlah biar aku jadi macam lelaki tu. Balas balik. Kemudian dia jalan lagi on the way nak balik rumah, ada pula dia nampak seorang lelaki yang mak dia ni nampak seorang lelaki yang miskin, yang apa-apa kedana apa semua ni kan. Dia kata apa? Allahumma la taj'al waladi mithluh. Ya Allah, janganlah jadikan anak aku seperti dia yang miskin apa-apa kedana ni. Anak tu balas balik, Allahumma ja'alni mithluh. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ini adalah doa yang inilah inilah kisah-kisah yang menunjukkan kehebatan Allah SWT yang memang Allah ni dia boleh buat apa benda je yang dia suka, subhanallah kan. Maksudnya untuk tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi Maryam bila dia habis, dia selesai, dia melahirkan, dia bawa balik Nabi Isa alaihissalam kepada kaum dia, maka selesai fitnah yang dikatakan oleh orang-orang sekeliling dia. Pada waktu tu juga dengan apa? Dengan kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa boleh berkata-kata aku nabi apa semua tu, maka selesailah fitnah dan Nabi Isa pun membesar menjadi seorang lelaki dan kemudian menjadi seorang nabi, dan kisah panjang dia lepas tu insya-Allah kita boleh cerita pula pasal Nabi Isa. Masya-Allah, best lah. Kalau Brother Haris berkongsi leka kali, tahu tak dah pukul berapa ni? Kita macam sedap betul mendengar. Assalamualaikum Bunda. Maaf Bunda, sedap sangat dengar cerita Haris berkongsi, sharing ni. Banyak manfaat sebab apa, kisah-kisah Nabi ni Allah rakamkan dalam Al-Quran, macam kisah Maryam. Allah angkat agama mana yang pernah dia pernah buat satu convention, agama mana yang mengangkat darjat wanita setinggi-tinggi ini kecuali agama Islam. Islam memang meletakkan wanita sangat tinggi, sampai sini kan dirakamkan dalam satu Al-Quran, ada satu nama surah pun ada surah Nisa, lepas tu ada nama surah pun ada nama surah Maryam. Memang wanita pun diangkatlah, tak adalah membeza-bezakan wanita dengan lelaki ni. Syukur alhamdulillah. Dan Bunda, ajak Haris yang iklan. Jadi sementara tu sebenarnya saya pun duk tulis-tulis ni. Buku ni duk tulis anak panas sana lah, anak panas sini. Nak menjejaki siapa Maryam, siapa Nabi Harun. Rupanya Nabi Harun dan Nabi Musa ni dia adik-beradik. Nabi Harun ni abang dia 3 tahun lebih awal. Ni setakat yang saya jumpa lah. Lepas tu Maryam ni dia, dalam buku yang ini pun dia terputus-putus. Macam ni kita nampak ni Nabi Harun dan Nabi Musa ni adik-beradik. Dia ada connection kat sini. Kan, cuma Maryam dia terputus dekat sini. Nabi Isa dia terputus kat sini. Dia tak cakap pula atas ni ada Imran nama ni kan. Jadi yang tu kita kena check lah, macam Haris kata, nanti kita kena tanya orang yang lebih arif. Tapi anyhow diorang ni ada kait mengait lah. Nabi Harun adik-beradik pada Nabi Musa. So uncle Nabi Isa, uncle dia adalah Nabi Harun dan Nabi Musa. Itu je yang boleh kita bagi tahu. Dan Nabi Zakaria dan Maryam adalah Maryam tu anak saudara kepada Nabi Zakaria. Kaitan ni sebelah isteri atau belah bapa kita kena check lah. Imran ni belah mana, adik-beradik ke dan sebagainya. Wallahualam, nanti kita check. Sekono ya. Masya-Allah. Bunda,
Talib, kita bonda dengar sambil breakfast dengan atuk, dengan uncle kan, sambil dengar Harith, Masya Allah. Tapi kita hidup ni nak dengar cerita yang best kan. Ya, kisah yang benar bunda, yang benar. Betul. Dan viral yang betul lah. Semua berlaku macam Harith kata, everything that happen now. That's why dia kata, history is not something that happen, tapi something that's coming, something like that. Masya Allah. Something that coming, history is something that coming. Maknanya history tu, kita kata, Repeat belajar sekarang. Repeat, and also, tapi kalau kita kata, history repeat itself boleh, tapi best ke empower us, history is something that's coming. Maknanya, benda tu memang akan berlaku. So, you learn lah. So, you learn from the past. And remember, this life is not an experience, but life is an experiment. Wow. Wow, Masya Allah. Kan? Experience is passive, Talib. Experience is passive. Experiment is something that you learn. Macam doktor-doktor nak buat perubatan, kita dekat science class, semua eksperimen. Experiment means observation. You do something, tengok observation, apa result, apa conclusion. Itulah orang yang research, buat science, buat paper, master, semua is about you buat research. Kan Talib, research ni, atau pembelajaran manusia ni dua. Satu, you observe, you tak intervene. Nombor satu lagi, you intervene, you beri tu. So, yang kita observe, dia panggil observational study, kita boleh study dari sekarang akan datang. Tapi eksperimen, contohnya makan ubat ni, demam hilang tak? Makan ini hilang tak? Itu eksperimen. So, kalau life kita eksperimen, so maknanya apa? Kalau kita kata life is an experience, okay lah passive experience, happiness. Dulu boleh I want to experience, but now boleh nak go higher, upgrade lagi. Life is an experiment. What do I learn? The minute you kata life is an experiment, you all akan jadi orang bertanya, you tak kata, kenapa jadi kat aku? You kata, wow, apa aku belajar? Dahsyat tu. So hidup dua cara. Why this happened to me? Number two, what do I learn? Contohnya, kalau life is an experience, aku alami kesedihan, aku alami trauma batin, aku alami, that's all. You're passive, you can be victim. But orang bijak, hidup ini satu eksperimen. Okay, lepas eksperimen ni, apa keputusan dia? BP aku tak turun sebab tak makan ubat. So, what do I learn? So, every day, you're talking about what do I learn? How can I grow? So, dengar kisah-kisah Nabi yang Harith cerita dengan sangat baik. Kita nak tanya, kita seronok, yes, good, endorphins naik, you become better, neurons connect. But, apa learning point? How do we grow? And Bonda nak cakap ini tadi, sangat penting, all of us, Harith, kita semua, when you have a profession, when you ada kerja, when you ada business, your key diamond is what growth. So, hashtag today, growth equals to diamond. Energy brilliant. So, itulah amalan Bonda. Now dekat Iconic, bila Bonda buat operation, Bonda jumpa minus. How are you today? Okay, berapa diamond kita nak pergi hari ini? Wow. So, lepas satu operation, wow, macam dia ada one patient saja. On the machine Jasper, so I told the patient, wow, you are the princess today. Jangan panggil dia nama, tak panggil dia princess. Sebab kita on this multi-million-dollar machine just to do your eye. Wow, patient. Wow. So it's like a big diamond on the one ring. Satu mata satu besar. So dah habis surgery. Wow, berapa diamond tu dia? 5 diamond from, yes. So that kind of energy yang kita bagi every day. So hari ni kita fikir. Daripada hari cerita tadi, banyaknya diamond tak boleh cakap. Contohnya Mariam. Bila dia kata, aku mati pun tak apa. It's okay for us to be sometimes sad, depressed. Macam aku mati pun tak apa, macam suicidal. It is okay. You have that negative emotion. Tetapi, how does it move you? Itu yang kita kata eksperimen. Aku tengah negatif. Baik. Kalau aku layan, aku jadi anxiety, aku fear. Tapi kalau aku kata, okay, kenapa aku negatif ni? Pasal aku takut orang kata. Pasal apa? Orang kata, pasal aku tak fikir. You use upgrade. Like that, you become your self-observer. You observe yourself, you become mindful. You sangat jadi orang sangat introspection. Every reflection leads to introspection. Every introspection leads to amazing life. So, kita, again lah tadi, pagi tadi Harith mak ngadraw satu. But ada diagram tak lawa sangat nak tunjuk kat orang. I just draw and give one. Apa diagram apa? Diagram apa? Okay. Bonda hantar dekat, nak tengok ke? Apa diagram? Bonda tak habis dengan falsafah.
Siapa nak tengok? Cakap siapa nak tengok lukisan bonda pagi-pagi apa? Ataupun Bunda share dekat Nina nanti. Gambar tu kan boleh share dekat Telegram. Okeylah Telegram. Telegram. Supaya diorang boleh tengok kat sana senang kan. Kalau kat sini nanti diorang boleh tengok kejap je. Pasal bonda cakap benda semua ni sebab besok kita akan bersama Abang Adam kan? So Abang Adam lepas dia kena COVID, satu keluarga. Bayangkan Abang Adam, mak dia, adik-beradik dia, isteri, anak yang 2 bulan, anak lelaki yang pertama 2 bulan. So dari pergi keluarga dia, orang paling muda, orang paling tua kena COVID. Yang masuk hospitalnya 3 orang. Yang duduk kat rumah, Allah tak boleh cakap tadi. So we want to learn. Abang Adam dekat NLP. NLP soalnya boleh cakap dengan dia, Adam, actually Allah is giving you a test. A test of your subject you belajar. Macam bonda pun, as a mother-in-law, cucu, anak. Allah nak bagi test bonda lah, syllabus bonda duk ajar. I cannot teach people if I don't master the subject. So master subject, kalau teori saja bonda buat falsafah je tapi tak alami tak boleh. So Allah bagi deep punya test. So Abang Adam besok dia akan share, he's going to go at a very emotional and spiritual and at NLP level. Dengan ilmu dia tu, he will share with us macam mana dengan izin Allah he can boleh hadapi ni dan apakah belian-belian yang dia dapat daripada experience ini and how cermin-mata pada kehidupan and how you learn to live in the now. Sebab tu talik bonda tak biasa dah talik hari ni kan. Talik bonda kan kalau excited macam lah. Kalau orang beri duit 10,000 kan. Dengan orang beri satu ilmu, bonda tak nampak pun 10,000 tu. The 10,000 becomes small. But the ilmu tu, the awareness tu, sebab nanti talik tengok okay, lukisan tu bonda akan hantar dekat Telegram. Talik tengok, talik akan okay, kita tengok reaksi apa kata survey muka KK boleh tengok. Talik tengok Dah hantar. Okey, sekarang Acik hantar kat awak. Acik hantar. Acik. Kadang-kadang kan. Ada tahu mak Ngah kan kalau dengan buat operation tu mak gitu je. Okey, akak. Boleh letak dekat Telegram. WhatsApp talik. Telegram tak ada kat sini. Talik hantar kat Telegram. Okey, talik hantar dekat Telegram. Hantar kat Telegram. Hari nak tengok wow. tak? Ribu Taufan kat Ribu Taufan kat ini. Okey. Apakah ini bonda? Macam Ribu Taufan je? Ya. Kan. Hari tengok. Okey, dengar Ustaz Harith Bro Harith kata apa? Apakah interpretasi anda? Okey. Ini ilmu yang mak suka amalkan. Mak every time kata, Kak Moya, I nak amal dia punya ilmu yang tu. Zaid, Zaid is in the... Mana Zaid? Yang mak suka amal. Budak kecil. Budak kecil. Sedapnya lah bau budak kecil. Itulah subhanallah. Pagi tadi dia hantar gambar semua anak tengah masam. Best betul. Masya Allah. Bonda apa yang Bonda kata ni, semalam kita ada sharing dengan Ustaz ni, Ustaz Sabran nama dia. Sabran nama dia. Dia kata kita ni sekarang ni banyak jadi qadi daripada da'i. Dia tanyalah apa kenapa jadi qadi dengan da'i? Sebab qadi ni adalah orang-orang yang suka memberi keputusan, hukum. Ya. Hukum. Awak ni begini, awak ni nampak je baik tapi awak ni nampak je positif tapi saya rasa awak ni dia dah dihukum. Sedangkan da'i kita belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. It's a process. Sebab apa Bonda kata it's an experiment. Yes. So experiment. Kena nak hukum siapa ni? Ya Allah. Nak hukum siapa ni? Talik Bonda dengar this kata-kata since 2007. If you judge others, you are not judging others. You are judging yourself. And forgiveness is an act of self-love. So siapa yang tak maafkan orang sebenarnya you tak sayang diri you. Wow, sentap. Allah. Ada tak siapa tak boleh maafkan orang tu? Angkat tangan sikit siapa berani kata tak boleh maafkan orang sebab dia lah makan orang tu, dia dah beri oksigen orang tu, dia dah dekatkan jantung orang tu. Dia lah jaga 100 trillion sel tu, dia lah yang synapskan 100 bilion saraf otak tu, dia lah yang bila orang tu makan tolong makanan tu turun. Tolong cakap sikit nak tengok. Ada tak? Aduh, hai. Ni 7 keturunan aku tak akan lupakan.
Oi, baik betul. Aku takkan jejakkan kaki ke rumah kau. Aduh. Aduh. Drama tak boleh. Drama pula, lepas tu buat pula skrip. Yang tulis skrip pula, bayangkan penulis skrip drama tu penghuni basement. Allah ya Tuhan. Dia akan tarik pelakon-pelakon basement, penonton-penonton basement. Besarlah basement kat negara ni. Allah, bergelumang. Talib, tadi tadi tim kita upload dekat Instagram. Kau tengok Instagram tu mencabar tak siapa baca? Arif, cuba tengok Mak Ngah tulis apa kat Instagram tu. Okay. Sakit hati tak? Bonda sekarang Talib, tak tengok sama ada duduk diagram bonda tu lah. Talib rasa bonda duduk kat mana? Wow, tak tahulah. Kalau Talib berpusing-pusing dah. Aku berpusing-pusing dah aku kan. Bonda duduk kat tengah, relax, tenang je. Okay. Alhamdulillah. Okay, tak apa, bukan Haji Agus Okay. Nak tahu apa siapa dah tengok Instagram bonda? Angkat tangan. Instagram. Siapa dah tengok Instagram bonda tadi? Okay, kemudian Dia tak tengok lagi kot, dia kat sini. Talib, boleh tengok gambar Instagram Abang Adam Chandran gambar mak dia dan dia anak lelaki dia. Cuba tengok Instagram Adam Chandran. Gambar pengidap COVID yang paling senior dan paling muda dalam keluarga bonda. Sampai banyak orang pada orang kata, Prof, sorry yang kan Prof kena COVID, semua dah orang teks yang kan bonda COVID. Oh, doakan Alhamdulillah bonda. Syukur doa bagus. Doakan bonda yang kena COVID. Okay. So Adam upload baru 1 hour ago gambar anak dia Kaisan umur 2 bulan dengan mak dia umur 82 tahun. Dua-dua kena COVID. And mak dia Allah izin when she went there, Talib tahu mak dia, nanti ada akan cerita lagi lah besok. Baik. Yang bodoh nak cerita ni ialah mak dia ni dari muda seorang sangat positif. Dia punya ciri positif, sabar and very hardworking. Jadi hidup dia servis saja. So ialah umur tu panjang umur, Allah punya kuasa. Tetapi berapa kali beliau bila kena stroke mata, sepatutnya orang lain tak baik-baik, dia bonda tengok dia malam, bonda masa dia belum Islam, bonda suruh baca Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim. Besok ku mata dia baik. Bonda pun medically I cannot explain. But dia yakin bonda, dia faith, dia yakin. I told her, kau dia baru nak tu. Okay, nanti pegang Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim, nanti baik. So she just take it. Baik. Clear. Clear deh. Kemudian Abang bagi dia zikir, so berapa ribu zikir dia, Allah kan. So dia dah masuk Islam. Dah so semalam bila dia lepas dah balik rumah 2 hari, tiba-tiba dia sawan. Dah balik dah? Ya Talib, balik sawan. Tak sedap, macam teruk pula yang akan bonda ingatkan dah tak ada kan. Balik, ini bonda ingatkan takut dia dah lupa, bonda kan takut dia lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia jawab. Dia kenal Muhayya dia kata. Masya Allah. Subhanallah. Secretnya itulah we all. Sangka baik pada Allah dan doa. Nanti Abang Adam akan share besok lah. So you all please keep the date. Besok dengan Abang Adam tau. Aku ada macam-macam soalan aku nak tanya. Masya Allah. Best bonda. Dan untuk semua nak kongsi bonda, sebab semalam kita kongsi ramai yang keluh kesah situasi risau dalam keadaan kita PKP ni kan. Yalah, kita secara fizikal ni tak kerja dan sebagainya, tak keluar, tak macam-macam lah. Anak tak sekolah macam mana, saya tak kerja macam mana, perniagaan saya macam mana, macam-macam bermain. Jadi semalam perkongsian dia sangat best. Nanti semua minta buka muka surat ataupun surah Al-Ma'arij ayat 19-20, di mana sesungguhnya manusia, saya bacakan maksudnya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan akan berkeluh. Jadi bukanlah satu benda yang pelik kalau kata kita kena apa-apa musibah kita kata ya Allah, why me, ya Allah kenapa aku. It's normal. Memang Allah cipta kita macam tu. Pukulan pertama akan macam tu. Maksudnya orang yang berkeluh kesah tu memang ada, normal. Kecuali maksudnya bonda, Allah senaraikan kecuali ada 8 orang punya, Allah ada 8 kategori. Wow. Allah senaraikan dalam Al-Quran ni. Ni direct translation, tak ada nak penuh, saya tak ada nak ulah-ulah, ustaz saya pun go through je. Pertama, ni selalu bonda pesan kat kita. Jadi, yelah maaf lah siapa yang rasa cemas, rasa macam tak tahulah saya tiba-tiba rasa nak menangis, ni kecuali. Benda ni selalu sangat bonda cakap yang kita tak perasan. Ataupun kita macam masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pertama, Allah mention, kecuali orang-orang yang melaksanakan solat, mereka yang tetap setia melakukan solatnya.
orang bukan solat je, lepas tu setia, maksud istiqamah dia dengan solat dia tu lah. On time. Kemudian itu yang pertama. Kedua, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bahagian tertentu. Maksudnya dia dah otak dia kerja, ada je, aku nak bagi orang ni lah, aku nak zakat lah, aku nak infak lah, aku nak tolong orang ni. So dalam harta dia dah reserve, dia dah memang plan. Bukan nak tunggu ada, dia dah plan. Jadi dia tak ada rasa, bagusnya Bonda, kita tak ada rasa pemilikan harta tu. Tak ada memiliki. Duit Tak ada tak memiliki. tak kat hati. Ya, yang ini Talib teringat Bonda kata, detach, bukan kita punya. Okey, kemudian ketiga, orang yang mempercayai hari pembalasan, pilihan raya. Ni Bonda kata pilihan raya. So maksud kalau you tahu hidup ni, kalau kau kecam orang dalam sosial media, kau tahu ni pilihan raya ni, kau nak pergi mana? Dia percaya hari pembalasan, kau buat, kau akan dapat balasan. Okey, keempat, orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Okey. Yang kelima, orang yang memelihara kemaluannya, macam Brother Haris kongsi tadi. Bila Brother Haris cerita pasal Siti Mariam tadi, saya teringat, ya, saya ada ternampak yang ni. Jadi orang yang memelihara kemaluannya. Lepas tu keenam, orang yang memelihara amanah dan janjinya. Orang bagi dia amanah, janji, dia berzanji. Jadi tak adalah macam amanah sebab tu lah orang sekarang corruption, tugas dia dan sebagainya. Sebab tu dia rasa keluh kesah lah. Ketujuh adalah orang yang teguh pada kesaksiannya. Yang ke-8 adalah orang yang memelihara solatnya. Allah patah balik kepada solat. Adakah salah susunan? Tak. Saya rasa orang yang memang jaga semua ni termasuklah orang yang memelihara solatnya. Jadi boleh rujuk surah Al-Ma'arij ayat 19-20, Allah mention sifat macam ni dan pengecualian tu diberikan. Jadi baguslah. Ini sangat direct translation, tak memerlukan nak kena faham, nak tanya ustaz ke apa, tak. Sangat direct. Jadi kita boleh faham. Adik, Bonda cerita tak habis. Bonda cerita pasal Instagram. Buka Instagram, ternampak Instagram Abang Adam. Okay, now. Okay. Bagi ni, siapa yang tak ada Instagram, masuk Telegram. Telegram hantarkan. Apakah posting sensasi itu? Cuba teka. Dekat mana? Instagram? Kenapa wanita lambat jodoh? Ambil. Bonda punya posting? Ya, tak tahu. Bonda tak tahu. Ni tim yang buat. Dia orang kata, Bonda bagi free hand. Yang Bonda rasa apa yang orang nak tahu as a young person kan. Pasal Bonda Bonda bagi guide. Bagi guide. Dia orang tengok apa orang muda nak tahu. So Bonda tercakaplah kenapa lambat jodoh. So dia orang buat copywriting biasa. Bonda baca, takut pula. So Bonda pun tambah. So Bonda dia tulis, setuju tak dengan apa Bonda kongsikan tu tim tulis. Bonda pun tambah. Maaf tahu kalau ada yang terasa. Bonda cakap ni atas pemerhatian saja, mungkin tidak benar. Sekadar renungan. Sifat lemah lembut ialah sifat kewanitaan. Wanita boleh mencapai segalanya, tapi sifat kewanitaan mesti dijaga. Ibu bapa didik anak-anak wanita menjadi wanita solehah untuk kebahagiaan mereka dunia akhirat. Nak atau nak sangat. So yang reach 13,620 orang tengok. Dan okey, aku ada tak orang bash Bonda tengok Bonda kadang kalau orang bash Bonda ketawa, Bonda suka. Okey, 48 saat Abi Fadil, betul sesangat. Saya pun rob itu. Kan saya boleh berdikari, tapi saya suka buat lemah-lemah sebab saya tahu suami suka kalau isteri mengharap pada mereka. Ni ada orang marah. Tak semesti orang tak berjodoh atau lambat berjodoh tu ada masalah akhlak. Allah tak tentu yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Yang berjodoh pun belum tentu berkekal. Yang penting syukur dengan apa yang Allah Tuhan. Betul? Usaha jadi hamba Allah, bagus. Jodohkan rahsia Allah, lambat ke cepat ke, kalau Allah kata kahwin, muncul dan kahwinlah. Macam kematian juga ada ya, bagus. Boleh suka macam ni. I don't agree with being an independent woman is the right reason, Prof. But tell you what, think like a man, behave like a woman. Tu maksud Bonda. Kan? Macam Bonda kata, bila kita pergi, bila Bonda pergi kerja, Bonda behave, Bonda think like a man. Tapi bila jumpa patient dan sebagainya, behave like a woman. So bila beri arahan untuk operation, kita macam woman. Tetapi bila beritahu tentang jangan cerewet, macam contohnya Bonda buat mata kan, satu jauh satu dekat talik kan. So before dia buka mulut, Bonda kata ini, you nak pilih jadi orang bersyukur ke orang merungut? Tu dia bersyukur. Okay. Ini mata sebelum buat ya, power 800 ya, nampak jari dia kan. Lepas dia tak beranilah. Sebelum dia nak keladak, Bonda dah reset button naik atas. Sebab Talib, Bonda nak cakap, Bonda dengar satu ulama mengatakan ada 3 tahap sabar.
Paling rendah tidak merungut. Yang kedua, kita suka dapat benda yang kita redha terima benda yang kita tak suka. But the highest sabar ialah you doakan orang lain, you redha dapat kat you, dan you doakan orang lain jangan dapat apa you dapat. Allah. Jangan dapat kesusahan yang kita dapat tu. Macam Raja Azmi, MAB punya bos kan, bila dia call bonda, Oh, Masya Allah. COVID awal-awal, kata Prof, it is so painful. I doa jangan seorang pun dapat apa yang saya akan. Allahu Akbar, baiknya. Masya Allah. Nampak tak? So, oh Masya Allah. That's why some people tadi, bila dia dapat, dah lah kita ni, dah lah merungut. Dah lah tak sabar. Kemudian, dapat tu nak marah pula. Kenapa? Lepas tu, bila kita dapat, biar padan. Kau pun dapat sebab kau padan muka kau. Nampak tak? Kau kena je, kau tahulah. Itulah yang Bonda kata. So Bonda kadang sukalah buat apa dia posting yang pedih-pedih sikit ni kan. From there we can see people's way of thinking. Dan mungkin apa Bonda cakap tu memang orang tak suka, tapi most issue Bonda rasa di masyarakat lah, banyak orang suka sweep under the carpet. Tak nak sebut. It's better to be popular and safe, play safe, play safe. Betul, Amara. Macam baru ni hari dengar ada dia cerita pasal siapa yang Mak Ngah selalu dengar kan, Tony Robbins kan? Yes. Tony Robbins. Dia kata dia selalu guna benda-benda yang macam mungkin orang takut nak cakap. Sebab apa kita nak break the barrier, kita nak perisai tu supaya kita boleh ubah pemikiran kita. Subhanallah. So dare to be different. So that's why kata-kata orang bijak Salib, kalau dia nampak orang 100 orang, 90 orang pergi ke kanan, 10 orang pergi ke kiri tu. Golongan yang sedikit. Arif, dari segi Quran dan hadis yang masuk syurga ramai ke masuk neraka ramai, Arif? Wal'iyadu billah, memang kalau macam mana pun neraka lebih ramai daripada tu kan. Kita yang ada satu Prof Kamil, dia pernah duduk kat Madinah kan, dia cerita dia kata apa, yang hari tu kita pernah dengar kan Mak kan, masa dekat Madinah tu, masa kita pergi kita kena bash kan, kita kena bash as a family kan. Prof Kamil, Prof Kamil yang account tu. Talib, kita orang satu family. Kita satu family kan, Arif? Ya, betul. Kita orang pergi, Mak Ngah Bonda pun kena bash, kena zas dengan Prof Kamil, tapi sangat suka. Dia tu bagus. Pasal dia tak nak popular, dia cakap apa yang orang tak suka dengar, tapi kena dengar. So as a dakwah, as a da'i, kalau kita jadi qadhi, kan, kita menghukum orang. Bila hukum orang, you don't move forward. You hukum. Orang tu jadi apa? But da'i, you learn, unlearn, relearn, and teach. And as you teach, you educate yourself. So kita suka ditegur. Tu tanda. Okey, apa Kamil cakap, Arif? Silakan Prof Kamil cakap. Dia kata Prof Kamil, dia kata memang golongan yang masuk syurga ni, yang masuk syurga tanpa hisap adalah 70,000 je. Bayangkan, ni yang dia sebut waktu tu lah. Hari ingat bila hari dengar tu, ya Allah kan. Dia kata 70,000 je yang akan masuk syurga tanpa hisap. So agak-agak kalau saya semayang tapi soft nombor 10, agak-agak dapat tak masuk 70,000 tu? Kena yang soft pertama yang akan dapat, yang pergi awal yang dapat. Jadi sebab dia waktu tu dapat macam praktikal ke apa tak, pastilah duduk sekejap di Universiti Taibah dekat Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia pun macam apa, dia kata apa? Dia kata saya bekerja sebab saya fikir, kalau aku tak pergi soft depan, kalau aku tak bangun tahajud, kalau aku tak buat benda yang terbaik, aku tahajud. Tapi pukul 5 minit sebelum nak masuk azan contohnya. Aku semayang dekat Masjid Nabawi, tapi soft ke-5 contohnya. Aku mengaji, tapi mengaji setakat mengaji tanpa ada makna, contoh tanpa baca tafsir, tanpa memahami. Jadi dia kata aku buat sungguh-sungguh sebab aku fikir aku nak jadi golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Aku nak kejar dan Allah Maha Kaya, insya-Allah aku dapat. So dia cakap lebih kurang macam tu lah. Sampai sekarang ingat, subhanallah. Yang ni dia cerita tahun 2013 kot tak silap. Hari umur berapa tu? 2013, maksudnya sekarang ni 2021. Waktu tu umur berapa? 17. Ada tak mimpi pun akan pergi Mekah kan? Tak mimpi, waktu tu tak mimpi langsung. 2 tahun sebelum diterima belajar. Ya Allah. Tapi mesti ada doa apa-apa kat Raudah. Ada tak doa apa-apa kat Raudah? Subhanallah, Haris sebenarnya tak, Haris macam tak ada doa spesifik lah. Doa yang supaya Allah atur yang terbaik je lah.
Masya-Allah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Bunda, terima kasih Haris berkongsi, masya-Allah. Thank you so much kongsi. Nanti kita tengok kisah Nabi Zulkifli tadi tu. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. InsyaAllah kita nak maklumkan juga pada anda yang bertanya-tanya tentang maklumat-maklumat terkini tentang PMC batch keempat, PMC Plastik batch keempat tu kat bawah tu ada link. Korang tengok, korang layan ada segala maklumat di sana. Assalamualaikum, terima kasih. Jumpa lagi. Semoga anda semua berbahagia dunia akhirat. Ada rezeki ada rumah, kita jumpa lagi. Okay?